tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah anugerah, bukan usaha yang menjadikan kaya. 今天我们要思考的主题是恩典使人富足，而不是努力。 Apa itu anugerah? 什么叫做恩典？ Anugerah sederhananya adalah pemberian. 恩典简单来说就是赐予， Pemberian yang diberikan secara cuma-cuma. 是白白的恩典，白白的赐予。 Jadi dalam pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kekayaan, berkat yang kita terima dalam hidup ini merupakan anugerah daripada Tuhan. 所以今天早上我们要一起来看我们生命中所有的恩典是如何的来自于神。 Segala usaha yang kita berikan di dalam memperoleh berkat ini, di dalam mengejar kekayaan ini, atau mendapatkan kekayaan, semuanya berasal daripada Tuhan. 我们在生命中所追求的努力也好，恩典也好，都是来自神。 Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh semuanya ini. 是神赐予我们力量去追求。 Nah, kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 28, di sana Tuhan menuliskan tentang berkat dan sekaligus kutuk bagi orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan dan bagi orang-orang yang tidak berpegang pada firman Tuhan. 如果我们读过申命记28章，我们可以看到神如何降下他的祝福以及咒诅。 Tuhan mengatakan bahwa berkat-berkat yang dia sebutkan itu pasti akan diturunkan bagi mereka yang taat. 神告诉我们，他提到的祝福一定会赐给那些遵行的人， Bagi mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. 赐给那些认真听从神话语的人。 Dan juga ada kutuk atau kecelakaan yang Tuhan akan timpakan bagi mereka yang tidak mau patuh kepada firman-Nya. 也有咒诅会让这些不听从神话语的人承受。 Nah, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa untuk mendatangkan berkat ataupun kutuk kepada setiap orang yang kepadanya dia berikan. 这显明神是掌管一切的，他可以祝福我们，也可以降下灾祸给我们。 Baik berkat maupun kutuk itu tidak datang dengan sendirinya. 无论是祝福或是咒诅，不是偶然发生的。 Berkat adalah ganjaran bagi mereka yang taat, dan kutuk adalah ganjaran bagi ketidaktaatan seseorang kepada Tuhan. 祝福是给那些听从耶和华的工价，相反，咒诅是给那些不听从耶和华的人。 Nah, berkat ini akan mendatangkan kehidupan, kebaikan bagi mereka yang menerimanya. 祝福可以带来生命，可以带来福气。 Dan kutuk mendatangkan kecelakaan, kematian bagi mereka yang mendapatkannya. 而咒诅带来灾祸，带来死亡。 Jadi dalam Ulangan pasal 28, Tuhan menghadapkan dua, berkat dan kutuk di hadapan umat-Nya. 所以在申命记28章，神把这两件事摆在我们面前，祝福和咒诅。 Dan pilihan itu diberikan kepada umat-Nya. 这选择的自由摆在我们面前。 Kalau mereka ingin berkat daripada Tuhan, maka jalannya adalah mematuhi apa yang Tuhan katakan. 如果我们要领受祝福，那么唯一的路径就是顺服。 Sebaliknya mereka yang mengabaikan firman Tuhan, kutuk akan menanti mereka. 相反，如果我们不听从神的话语，不遵守神的命令，咒诅会临到我们。 Dan saya percaya kita semua yang ada di sini pasti dengan bijak akan memilih berkat untuk didatangkan dalam hidup kita. 我相信我们当中所有人都会选择祝福。 Dan berkat ini Tuhan curahkan, Tuhan berikan dalam satu kondisi. 这些祝福都在某种条件下赐给我们。 Masih di pasal yang sama, di pasal 8 ini, Tuhan berkata, mereka yang berpegang pada perintah Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia, merekalah yang akan dianugerahkan berkat. 是赐给那些遵守神的话语、律例、典章的人。 Nah, apa saja berkat yang Tuhan janjikan kepada umat-Nya? 所以，我们将领受什么样的祝福呢？
Nah, kalau kita baca di ayat sebelumnya, Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai ayat 10, kita akan melihat bagaimana kompleksnya berkat yang Tuhan berikan kepada umatnya. 如果我们看之前的申命记8章，我们可以看到，神应许我们的祝福有哪些？ Nah, firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. 神的话语应许，他将带我们进入美好的应许之地，那里有河、有泉、有源。 Nah, air itu adalah hal yang sangat penting bagi suatu tempat atau daerah. 水是一个至关重要的事物， Tanpa air, suatu tanah itu tidak akan bisa didiami oleh manusia manapun. 没有水的地方是没有生命的。 Jadi negeri yang Tuhan janjikan kepada umatnya ini adalah satu negeri yang begitu baik, negeri yang punya mata air dan tidak akan mengalami kekeringan. 所以神所应许的这美地是有水的地方， Suatu negeri yang begitu baik sehingga gandum, jelainya, pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, dan zaitun bisa tumbuh dengan subur. 而且那地方有小麦、大麦，也有葡萄树、无花果树。 Di suatu negeri di mana umatnya akan makan roti dan tidak usah berhemat. 这个地方人吃得饱足，不用俭省。 Mereka akan makan dengan kelimpahan. Dikatakan di sini mereka akan makan dengan kenyang. 这里说他们吃得饱足， Mereka tidak perlu khawatir kekurangan. 有丰盛的食物。 Tuhan akan mencukupkan, bahkan memberikan segala sesuatu dengan berlimpah. 神会丰盛的赐福， Dan Tuhan berharap menuntut mereka agar mereka bersyukur dan memuji Tuhan atas negeri yang baik yang Tuhan berikan itu. 而神希望他的带领可以让这些子民活得更好。 Jadi sangat jelas Tuhan katakan, kalau kamu taat, kamu patuh kepada perintah saya, maka semua berkat ini akan kamu peroleh. 所以这里很清楚的，只要你顺服，你就得福， Termasuk kekayaan. 包括财富， Sesuatu yang Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan kepada siapa dia berkenan. 是神赐下给他所喜悦的人。 Nah, sangat menarik di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2, ketika Tuhan meminta umatnya atau memerintahkan mereka untuk patuh, Tuhan mengatakan bahwa ada berkat yang disediakan. 在申命记28中1、2节，这里有提到，神所预备的祝福。 Menariknya apa? Karena Tuhan pakai istilah, dia katakan segala berkat ini akan datang kepadamu. 这里提到这些祝福将追随你。 Artinya berkat ini akan menghampiri dia tidak perlu mencari berkat itu. 这些祝福是追到你、临到你身上，不用你去寻求。 Berkat ini akan datang dengan sendirinya atas kehendak Tuhan diberikan kepada umatnya yang percaya kepadanya. 这些祝福会自动来向那些顺服他的人民， Dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. 然后成为你生命上的一部分。 Artinya itu pasti menjadi milik kamu. 换句话说，这就是属于你的了， Tidak ada orang yang bisa mencuri berkat kita. 没有别人可以偷 Karena 走， berkat datang dari Tuhan dan Tuhan berikan kepada siapa dia berkenan. 因为神赐福给他所喜悦的人。 Jadi kita melihat bagaimana berkat itu adalah satu pemberian dari Tuhan. 所以我们从这里可以看到，祝福来自于神。 Tuhan memberikan berkat ini kepada umatnya yang taat, yang patuh, yang berpegang pada firman-Nya. 是赐给那些遵守诫命、典章律例的民族， Dan dia selalu ingin agar umatnya menyadari hal ini, 而且他希望他的子民意识到这一点， supaya mereka tidak lupa untuk bersyukur kepadanya. 好让他们不忘记纪念并且感谢神。 Nah, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang mengenal kita dengan begitu baik. 我们的神是清楚认识我们的神， Dia tahu bahwa kita
adalah manusia dengan natur berdosa. 神知道我们人的本性就是有罪， Dia tahu bahwa kita punya kecenderungan untuk melupakan Dia. 他非常明白我们倾向于容易忘记他。 Tuhan mengenal kita dengan begitu baik bahwa kita, manusia itu tidak bisa berlaku setia seperti Dia setia kepada kita. 神知道我们人很不容易忠心遵行他，不像神那么的遵守他的允许。 Itu sebabnya Tuhan memberikan satu peringatan di pasal 8 ini ayat 11 kepada umatnya Israel. 所以神特地警告我们，在申命记8章11节， Dia katakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. 他说：“你要谨慎，免得忘记耶和华你的神，不守他的诫命、典章、律例，就是我今日所吩咐你的。” Nah, kata hati-hati di sini adalah satu peringatan dini terhadap bahaya yang mengancam. 这里的谨慎是一种警告，要让我们提防即将来临的危险。 Tuhan mengantisipasi bahwa kita, umatnya, bisa saja lupa kepada Tuhan yang adalah pemberi berkat itu. 神提醒我们，因为神知道我们人类很容易沉迷于祝福当中而忘记神。 Nah, bagaimana caranya kita sebagai umat Tuhan atau bangsa Israel sebagai umat Tuhan melupakan Tuhan? 那我们行为怎么样表明忘记神了呢？ Nah, mereka melupakan Tuhan ketika mereka tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. 就是当他们不遵守神的诫命、典章、律例的时候。 Nah, kata perintah, peraturan, dan ketetapan di dalam kitab suci itu merujuk kepada hal yang serupa, yaitu Alkitab atau firman Tuhan. 命令、诫命、典章，这有同一个意思。 Tapi ketika kata ini digunakan secara berdampingan, ada penekanan yang ingin disampaikan Tuhan kepada umatnya. 但是如果这三个词用在一起，有不同的程度。 Nah, kata perintah di sini memiliki ide, kata berpegang di sini memiliki ide menjaga sesuatu yang sangat berharga agar sesuatu yang berharga itu tidak hilang. 这里的遵守有一种小心翼翼保护某件东西不丢失的意思。 Jadi ketika firman Tuhan katakan berpegang, artinya di sini jaga. Jagalah firman Tuhan itu supaya tidak hilang. 所以当神写到谨守遵行，那是要我们小心翼翼的保护着。 Kita menjaga firman Tuhan supaya tidak kita lupakan. 我们遵守，让神的话语不被忘记。 Nah, kata perintah menunjuk atau merujuk kepada firman Tuhan yang berotoritas. 然后诫命指的是神的律法，神的权威。 Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan harus memiliki otoritas atas hidup kita. 在我们信徒的生命中，神的话语是我们生命中的权威。 Hidup kita harus diatur oleh firman Tuhan. 我们的生命必须用神的律法来管教。 Ketika ada larangan dari firman Tuhan, maka kita harus mendengarkannya. 如果神的律法禁止我们，那我们要听从。 Kita tidak boleh memilih firman Tuhan yang sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kepentingan kita. 我们不要自己挑自己喜欢的神的话。 Firman Tuhan harus menjadi pusat dari hidup umat Tuhan. 神的话必须是我们生命中的中心。 Jadi ketika Musa mengatakan, atau Tuhan menyampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel, hati-hatilah supaya kamu jangan lupa. 所以当摩西写到你们要谨慎，不要忘记， Supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu. 好叫你们不忘记你们耶和华你们的神。 Mereka jangan sampai mengabaikan firman Tuhan yang berotoritas dalam hidup mereka. 好叫你们不要忽略神，不要忘记神的权威。 Nah, kekayaan, berkat itu adalah pemberian Tuhan. 所以，
财富也是神的恩典。 Saya selalu ingat dosen saya mengatakan, kita jangan terlalu gampang, terlalu mudah, terlalu cepat mengatakan ini berkat Tuhan untuk saya. 我想起我老师刚才以前告诉我的，不要很容易的说这就是给我的祝福。 Kalau usaha saya lancar, puji Tuhan, berkat dari Tuhan. 如果我的生意顺畅，感谢主。 Kalau saya dapat promosi di tempat saya bekerja, puji Tuhan untuk berkat Tuhan. 如果我升职，我就感谢主，这是神的祝福。 Saya heran kenapa dia bilang begitu. 我很纳闷，为什么他会这么说？ Dia jelaskan bahwa berkat dari Tuhan itu akan jadi berkat kalau dia membuat kamu semakin dekat pada Tuhan. 他解释到，一种祝福才是祝福，如果让你越来越亲近主。 Kalau promosi di tempat kita bekerja kita dapatkan, tapi oleh karena promosi itu kamu sibuk tak ada waktu untuk Tuhan, itu bukan berkat. 如果在工作上的提拔让我们越来越远离主，那不是祝福。 Kalau usaha kita lancar dan kita bisa berkembang dengan pesat, lalu kita bilang puji Tuhan, tapi kita tidak punya waktu lagi untuk Tuhan, itu bukan berkat. 如果我们的生意比较好，然后我们没有了时间来敬拜主，那也不是祝福。 Sesuatu yang baik yang kita katakan berkat harus membuat kita semakin dekat pada Tuhan. 我们可以称为祝福的是一种可以让我们越来越亲近主的。 Makanya Tuhan katakan, kamu jangan lupakan Tuhan dengan tidak berpegang pada perintah. Jangan bilang atau jangan anggap firman Tuhan tidak berotoritas dalam hidup kamu. 所以摩西提醒我们，我们要谨慎，不要忘记神在我们生命中的权威。 Jadi kalau Tuhan memberikan berkat dalam hidup kita, lalu kemudian kita semakin sibuk, tidak punya waktu untuk Tuhan, firman Tuhan juga menjadi sesuatu yang tidak lagi berotoritas dalam hidup kita, maka sesungguhnya itu sudah tidak jadi berkat bagi kita. 所以当我们得到财富，但是这些让我们远离了神，这也不算祝福。 Nah, kita manusia yang berdosa itu sangat rentan sekali terhanyut dalam setiap berkat yang kita terima. 我们这些罪人很容易沉迷于祝福当中。 Segala berkat ini bisa berubah menjadi kutuk bagi kita kalau kita semakin menjauh dari Tuhan. 这所得来的祝福很容易变成咒诅，如果我们远离了神。 Apakah firman Tuhan berotoritas dalam hidup kita? 神的话语在我们生命中掌管吗？ Ketika firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengingat dan menguduskan hari Sabat misalnya, apakah kita sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan itu? 当主的话语提醒我们要守安息日的时候，我们是否真正的遵行了呢？ Ketika firman Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, apakah kita percaya hal itu? 当神的话语告诉我们要全心、尽力、尽心、尽意的去爱主耶和华，我们遵行了吗？ Kalau kita percaya, maka firman Tuhan telah memiliki otoritas di dalam kehidupan kita pribadi. 如果我们做到了，说明神的话语在我们生命中掌管了。 Lalu bagian kedua dikatakan berpeganglah pada peraturan Tuhan. 第二提到遵守神的律例。 Nah, peraturan di sini menekankan kepada penghakiman Tuhan. 这里的律例指的是神的审判。 Jadi Tuhan mengatakan bahwa kita harus ingat bahwa setiap dosa itu ada konsekuensinya. 这让我们要时常纪念，所有的罪都有公价。 Firman Tuhan itu mengikat dan berotoritas mutlak di dalam kehidupan kita. 神的话语是具有约束力的。 Apabila kita melanggar firman Tuhan, maka akan ada hukuman yang menyertainya. 如果我们违背了神的话语，将来会遭受严重的后果。 Jadi dengan kata lain Tuhan mengatakan kepada umatnya supaya kita menjaga diri kita tidak berbuat dosa di hadapannya supaya tidak dihukum. 所以换句话说，神提醒我们要遵行他的律例，好叫我们不被惩罚。 Harus ada rasa takut dalam hati kita melanggar firman Tuhan. 我们必须存着敬畏的心。
sehingga kita akan selalu hidup berkenan kepadanya. 可以让我们谨守遵行神的话语。 Dan yang bagian terakhir, ketetapan Tuhan. 第三是神的典章。 Nah, ketika Tuhan katakan berpegang pada ketetapannya, maksudnya adalah agar kita mematuhi firman Tuhan dan menyadari bahwa firman Tuhan akan membawa kita kepada kekudusan. 当我们遵行神的典章，这个可以带我们去追求圣洁。 Kita harus bersungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran untuk memperkenankan hati Tuhan. 我们必须在圣洁中生活，这样才可以荣耀主名。 Jadi Tuhan katakan jangan lupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, kepada peraturan dan ketetapannya. 所以神话语告诉我们，我们要守圣洁，我们要守神的典章。 Dan kemudian kita sampailah kepada ayat yang mau kita lihat pada pagi hari ini. 然后我们就要看今天的讲道经文。 Tuhan Allah selalu ingin agar umatnya mengingat dirinya dan mengakui bahwa segala berkat berasal daripada Dia. 神要他的子民时刻纪念所有的祝福来自神。 Tuhan ingin agar umatnya menyadari segala pencapaian yang kita raih dalam hidup ini itu adalah karena kemurahan Tuhan. 神要我们记得，我们一切成就都是神的恩典。 Tidak boleh ada terfikirkan dalam hati kita bahwa semua ini saya capai karena kekuatan dan kekuasaan saya. 我们不可以有这种想法，我们所有的成就都是自己的努力。 Dikatakan di sini ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 恐怕你心里说，这货财是我力量、我能力得来的。 Jangan katakan dalam hatimu. 不要在心里这样说。 Nah, tentu orang Israel tidak akan secara terang-terangan mengatakan bahwa semua ini karena kekuatan saya. 当然，以色列人不会当面说这都是我力量、我能力得来的。 Mereka pasti sadar itu tidak boleh dikatakan. 他们也意识到不能这样说。 Tapi Tuhan tahu isi hati setiap orang. 但是神鉴察人内心， Dan dari dalam hati kita itu terpancar kehidupan. 而我们的内心是我们 Hati, sesuatu yang keluar dari hati itu menunjukkan jati diri kita, apa yang sungguh-sungguh kita pikirkan, kita rasakan. 而我们表现出来的是来自我们内心的想法。 Jadi Tuhan bilang kepada umatnya, kamu jangan berpikir di dalam hati kamu bahwa kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 所以你们不要心里说，这财货都是我的力量、我的能力得来的。 Sebaliknya dia ingin kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita raih, yang kita peroleh ini, itu adalah karena Tuhan yang memberikan. 神要我们承认，我们所承受的、我们所领受的一切，都是来自于神。 Ayat 18 dikatakan, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. 在第18节说，因为是耶和华给你的， Bukan karena kekuasaan atau kekuatan tangan kita. 不是因为我们的权力、我们的能力。 Dan dia ingin kita juga mengatakan dalam hati kita, sungguh-sungguh tulus, jujur, sepenuh hati bilang bahwa Tuhan semuanya ini adalah daripadamu. 所以神也希望我们在内心承认，这一切都是来自于神。 Nah, Bapak Ibu, tentu kita merasa, bukankah semua ini saya capai dengan usaha saya, kerja keras saya selama ini. 弟兄姊妹也许会想，难道这不是我靠自己努力拼来的吗？ Kalau kita pikir-pikir, bukankah keberhasilan, kekayaan yang saya peroleh tidak lepas dari apa yang saya berikan atau usaha yang saya berikan untuk mengejar atau memperoleh semuanya ini? 也许我们会想，我们今天所拥有的，不是我们之前自己追求过来的吗？ Secara teknis, bisa dikatakan memang kita ada ambil bagian untuk meraih semua itu.
当然可以说我们有自己的本分， Tapi Tuhan katakan, akulah yang memberi kekuatan bagimu untuk memperoleh semuanya itu. 但是神告诉我们，是我将力量赐给你的。 Kalau kita punya keinginan ingin bekerja keras, berjerih payah mengejar sesuatu, tapi tak ada kekuatannya, pun tak bisa tercapai. 因为如果我们想拼命追求钱财，但是没有那个力量，怎么办？ Kalau Tuhan tidak berikan kita kesehatan yang baik pun kita tidak bisa lakukan apa-apa. 如果神不赐予我们良好的健康，也不能。 Jadi usaha kita yang kita berikan dalam segala pencapaian kita itu bisa kita lakukan karena ada kekuatan dari Tuhan. 所以我们生命中我们所获得的一切，都是因为来自于神。 Jadi Tuhan ingin kita, umat Tuhan, menyadari bahwa keberhasilan yang kita peroleh, kekayaan yang kita peroleh, itu adalah karena kekuatan yang Tuhan berikan. 所以神在这里要告诉我们，我们所得的一切都是来自于神。 Apakah kita dengan sadar mengakui dengan tulus dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang kita capai hari ini itu adalah karena pertolongan Tuhan? 我们是否承认我们今天所拥有的一切都是神的祝福呢？ Kesadaran ini bukan hanya dalam bentuk pengakuan secara verbal. 不只是口里说的， Pengakuan ini harus ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 而是要在我们生命见证上表现出来的。 Kalau kita lakukan satu pekerjaan, satu usaha atau bisnis, apakah kita berpikir bahwa kalau saya tetap mematuhi firman Tuhan, jalan Tuhan, saya tetap berhasil? 如果我们在做生意的时候，我们有没有这种想法？我遵守神的话语，我就得祝福。 Atau kita berpikir bahwa saya harus tetap mengikuti cara-cara dunia ini supaya saya bisa sampai ke puncak. 或者我们的想法是，我要按照世俗的办法。 Nah, kalau kita mengabaikan firman Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan, maka kita belum bisa mengatakan bahwa kita sungguh-sungguh mengakui bahwa segala yang kita raih, kita capai adalah daripadanya. 如果我们忽略了这一点，那么我们不能说自己已经承认神是祝福的源头。 Cara kita bekerja, cara kita melakukan usaha kita itu harus mencerminkan kebergantungan kepada Tuhan. 我们做事的方法要可以显明我们对神的依赖。 Segala hal yang berdosa tidak kita lakukan, jalan yang salah kita tidak lakukan. 有罪的我们不侵犯， Meskipun jalan itu adalah jalan yang paling cepat untuk memperoleh keberhasilan. 哪怕那条路是最快的途径达到目标。 Itulah bentuk pengakuan kita bahwa segala pencapaian kita adalah daripada Tuhan. 这就是我们怎么样承认我们的祝福来自神。 Dan Tuhan tidak hanya ingin agar umatnya tidak melupakan dia, tapi dia juga ingin agar umatnya mengingat dia. 神不单单要他的子民纪念他，也希望我们没有忘记他。 Ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. 你要纪念耶和华你的神。 Nah, kata ingat di sini kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin yang kita pahami adalah ingat sesuatu hal adalah kita mengingat sesuatu yang kita hampir lupa ya. 这里的纪念就比如我们恐怕忘了一件事，然后突然想起来。 Seperti sebuah pengetahuan kognitif, ada sesuatu yang dulu kita ingat lalu kita coba-coba mengingatnya kembali. 就好像某事物已经忘了，但是突然回忆起来了。 Nah, bagi orang Israel kata mengingat itu sangat penting. 所以对以色列民，这纪念是很重要的。 Kata mengingat di sini itu berkaitan dengan makna spiritual tentang hubungan mereka dengan Tuhan. 因为这关乎到以色列民与神的属灵上的关系。 Ketika Tuhan bilang ingatlah Tuhan Allahmu, bukan berarti mereka lupa siapa Tuhan Allah mereka.
当说你要纪念你神，你耶和华，不是说他们已经忘了神。Tuhan ingin mereka ingat kepada perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka. 神要的是他们纪念与神以前的应许。Perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan Israel. 是神与他们列祖亚伯拉罕、以撒、雅各所立下的约。Dengan kata lain Tuhan sedang bilang, saya adalah Allah perjanjian, Allah yang sudah buat perjanjian dengan nenek moyang kamu. 换句话说，神想告诉我们，我就是守约的神。 Ini diperjelas di bagian kedua dari ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. 你要纪念耶和华你的神，因为获财的力量是他给的，为要坚定他向你列祖起誓所立的约，像今日一样。 Jadi Tuhan sedang bilang kepada umatnya, saya ini bukan Allah yang asing. 所以神要告诉他的子民说，我不是陌生的神。 Saya bukan jadi Allah kalian baru kemarin. 我不是刚刚昨天起做你们的神， Tapi saya adalah Allah yang dikenal oleh nenek moyang kamu, Abraham, Ishak dan Yakub. 而是从你祖宗都已经认识我。 Allah yang setia memegang janjinya dari dahulu sampai sekarang. 我是守约的神， Allah yang harusnya kamu sembah. 是你们应该敬拜的神， Allah yang sudah membawa kamu keluar dari perbudakan Mesir. 是已经领你出埃及地的神， Dan Allah yang sampai hari ini memelihara hidup kamu. 而到今天保守眷顾你们生命的神。 Jadi Tuhan sedang mengatakan, kamu ingat semua perjanjian yang telah saya berikan kepada nenek moyang kamu. 所以神要我们纪念这所有的祝福。 Dengan kata lain, Tuhan sedang bilang kepada umatnya bangsa Israel bahwa Tuhan Allah Israel ini adalah Tuhan yang selalu setia dari dahulu sampai sekarang. 所以神要我们纪念，神是从亘古到永远守约的神。 Dan Tuhan yang sama inilah yang telah memberikan kekuatan kepada mereka untuk memperoleh kekayaan yang mereka miliki. 而就是这位神所带领我们获得财富的神。 Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 弟兄姊妹， menjadi kaya bukanlah hal yang berdosa. 我们致富不是一件罪的事。 Di dalam kitab suci kita melihat orang-orang kudus Tuhan anugerahkan kekayaan. 在圣经中也有很多圣经人物很富有的， Ada Abraham, Ishak dan Yakub, ada Salomo, ada Ayub, mereka semua kaya. 亚伯拉罕、以撒、雅各、所罗门、约伯都是财主。 Tidak ada salahnya menjadi orang kaya. 财主不是错， Tetapi kita jangan pernah berpikir bahwa semua kekayaan yang mereka peroleh adalah karena usaha mereka. 但是我们千万别想他们的财富都是靠着自己的努力得来， Semuanya adalah anugerah pemberian dari Tuhan. 因为一切都是神的恩典。 Dan Tuhan juga menegaskan hal ini di dalam surat Paulus di dalam 1 Timotius 6 ayat 17. 这个在保罗书信提摩太前书6章17节也这样记载。 Paulus menuliskan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 保罗这样写道：“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐百物给你们享受的神。” Paulus menegaskan bahwa Allah yang dalam kekayaannya telah memberikan segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati. 保罗这里强调，是神给我们万般的财物来享用。 Kekayaan adalah anugerah dari Tuhan.
财富也是神的恩典， bukan sesuatu yang kita kejar. 不是我们追求而来的。 Nah, di dalam Amsal pasal 23 ayat 4 sampai 5, firman Tuhan mengatakan supaya kita tidak mengejar kekayaan. Janganlah kejar kekayaan. 在箴言23章4和5节，这里也提醒我们不要劳碌求富。 Dikatakan di sini, janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. 这里提到不要劳碌求富，修仗自己的聪明。 Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba dia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. 你岂要定睛在虚无的钱财上呢？因钱财必长翅膀。 Tuhan bilang jangan bersusah payah menjadi kaya. 神的话语告诉我们，不要劳碌求富。 Kalau kita berusaha ingin menjadi kaya, mengamat-amati kekayaan itu, dia tiba-tiba punya sayap dan terbang tinggi ke angkasa. 如果我们只定睛于这钱财，那钱财会长翅膀。 Nah, ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu bekerja keras ya. 这不代表我们不用努力工作了。 Ini tidak berarti kita akan jadi kaya dengan pasrah begitu saja, tidak juga. 这也不是说我们躺平就可以致富。 Tapi maksud dari ayat ini adalah bahwa kekayaan itu tidak untuk diusahakan sampai kita berpikir bahwa dengan kekuatan saya bisa memperolehnya. 但这里的意思就是不要把这个钱财当作一切要追求的一切。 Tuhan ingin kita sadar bahwa kekayaan itu saya yang berikan. 神要我们意识到，财富是他赐予的， Dan saya berikan secara cuma-cuma. 而是白白赐予的。 Itulah namanya anugerah. 这就是所谓的恩典。 Nah, sebagai penutup, saya ingin membacakan ada 3 tulisan dari bapak-bapak gereja tentang bagaimana cara mereka melihat setiap berkat termasuk kekayaan yang diperoleh oleh seorang Kristen. 最后，我们要听听早期教父的教导，看他们如何看待、理解这生命中的福分。 Yang pertama ada bapak gereja bernama Yohanes Chrysostomus. 第一，有一个教父叫做约翰金口， Nah, dia sangat terkenal dengan kefasihannya dalam menyampaikan firman Tuhan. 约翰金口以他流畅的讲道闻名。 Dalam satu khotbahnya dia bilang begini, janganlah mengeluh tentang nasibmu, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Karena setiap pemberian yang baik dan sempurna datang dari atas, dari Bapa segala terang. 在他的一次讲道中，他这样说：“不要抱怨你的命运，而要感谢神，因为一切美善的恩赐和全备的赏赐都是从天上来的。” Chrysostomus ini menekankan bahwa sumber dari segala berkat baik material, spiritual, ataupun relasional hubungan dengan Tuhan itu semuanya berasal daripada Tuhan. 金口强调，所有的祝福，无论是物质上的、属灵上的，还是人际关系上的，都是来自于神。 Kemudian ada seorang bernama Basilios Agung yang hidup di abad keempat. 另外还有叫做大巴西流的， Dia adalah bapak gereja dari Kapadokia. 是一位加巴托加的教父。 Nah, dalam tulisannya dia mengatakan demikian. Jangan tertipu oleh kesombongan kita sendiri dengan berpikir bahwa kita telah memberi diri kita apapun. Hidup yang kita jalani dan segala barang yang kita miliki adalah pemberian Tuhan yang adalah pemberi segala yang baik. 他这样写道：“不要被自己的骄傲蒙蔽，因为我们的所有都是自己得来的。我们的生命以及我们所拥有的一切都是神所赐的，因为他是一切美善的赐予者。” Bagi Basilios Agung ini, kalau kita tidak mengakui Tuhan yang memberikan semuanya, kita itu menipu diri sendiri. 巴西柳说：“如果我们不承认一切来自于神，那是自己骗自己。” Dan yang terakhir ada Gregorius dari Kapadokia juga. 然后还有一个叫做加尼撒的贵格利。 Nah, dia mengatakan sumber segala hal yang baik adalah Tuhan dan berkat yang Dia berikan tak terhingga. Kita telah diberi karunia-Nya bukan karena kita layak, tetapi karena kebaikan-Nya yang tak terhingga.
他写道：一切美善的源头是神，他所赐的祝福是无穷无尽的。我们得着他的恩赐，并非因为我们配得，而是因为他无限的良善。 Jadi kalau Tuhan menganugerahkan kita berkat atau kekayaan, jangan pernah berpikir karena saya layak. 所以如果神祝福我们一切，我们不要认为是因为自己配得， Tapi itu semua karena Tuhan adalah pribadi si pemberi yang memiliki hati yang begitu besar ya, tak terhingga pemberiannya kepada kita. 可是因为神就是本为善的，他是无限的赐予者。 Dengan kata lain, itu karena kemurahan Tuhan. 换句话说，就是因为神的良善。 Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyadari bahwa segala hal yang kita peroleh saat ini itu semua berasal daripada Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姊妹，让我们意识到，我们现在所拥有的一切都来自于神。 Jangan lupa untuk bersyukur dan teruslah hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. 不要忘记感恩，要继续遵行神的话语， Supaya berkat yang kita terima ini sungguh-sungguh jadi berkat dalam hidup kita. 好叫我们所领受的祝福是真真切切的生命祝福。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa di dalam sorga, 我 kami 们在天 bersyukur, 上的父， kami bersyukur untuk setiap berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. 我们感谢你所赐下的恩典和祝福。 Biarlah kami dengan segenap hati, sepenuh hati, menyadari dan mengakui semuanya ini berasal daripadamu. 好叫我们全心全意的承认主是所有祝福的来源。 Tolonglah kami setiap hari agar kami selalu berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. 求主帮助我们每一天每一个脚步都跟随主你， Agar kami bekerja dan menjalankan usaha bisnis kami sesuai dengan kehendak Tuhan. 好叫我们在生意上、事业上都遵行主的话语。 Dan kiranya Engkau selalu menolong kami agar dapat menjadi saksi yang baik bagi setiap orang. 也求主帮助我们成为你的好见证人。 Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们祷告、感恩，奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。